bersama kita di studio Rampai Pagi. Pada pagi ini kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih Iskandar. Ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa juga ya. Alhamdulillah Tuan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Syukur Alhamdulillah. Baik Tuan, terus saja kita tanpa melengahkan waktu ya, kerana masa ini sangat mencemburui kita pada pagi ini. Jadi mungkin mengenai dengan tajuk kita ni pada pagi ini, iaitu program-program belia serantau dan juga antarabangsa 2025 ya. Ya. Baik, dapat Tuan jelaskan serba sedikit mengenai dengan penglibatan belia di peringkat ASEAN dan juga antarabangsa. Silakan Tuan. Terima kasih Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali kali kita ni bercakap mengenai dengan penglibatan belia di program-program serantau dan antarabangsa, ia merupakan komitmen negara untuk kita ni menyertai ada program-program di peringkat ASEAN dan juga ada program-program di peringkat antarabangsa. Antarabangsa ni lebih general lah. Tapi kalau ASEAN, kita memang setiap tahun memang ada komitmen melalui yang dipanggilnya, salah satu yang dipanggilnya adalah platform SOMI ataupun Senior Official Meeting on Youth. Jadi di bawah platform ini memang telah disediakan beberapa program yang memang fix, memang sudah tetap. Sebagai contoh adalah seperti ASEAN Youth Dialogue dan juga pertemuan belia bersama dengan pemimpin-pemimpin belia ASEAN. Di samping itu kita juga ada program-program yang ditawarkan oleh negara-negara sahabat seperti Jepun, iaitu rancangan kapal belia Asia Tenggara. Dan ini pastinya semua belia-belia memang berminat ataupun memang iskikan mau menyertai program ini. Alhamdulillah ya. Baik, demikian tadi Auda kita telah serba sedikit ya mengenai dengan penglibatan belia di peringkat ASEAN dan antarabangsa ini. Jadi untuk seterusnya tu kita juga yang mengetahui ni Tuan ya, pada tahun ini mungkin Tuan boleh menerangkan dengan ringkas bagaimana pemilihan calon-calon peserta yang akan mengikuti program-program antarabangsa ini. Terima kasih tu. Bagi pemilihan kita ada menambah baik. Kita bermula daripada tahun lepas kita ada beberapa proses pemilihan. Antaranya adalah seperti biasa para belia yang berminat perlulah mengisi borang yang telah diberikan melalui Google Form dan juga melalui daripada program borang-borang itu nanti akan disaring, akan ditapis mana yang mereka yang menepati kriteria yang telah ditetapkan. Walaupun maksudnya kalau yang indah menepati memang bukannya indah dibawa tapi disimpan dan telah akan diberikan latihan dan juga kita ni melihat keperluannya dari masa semasa. Dan seterusnya ada proses dipanggil sebagai CAD, Communication Ability and Dialogue. Jadi para belia ni akan diuji bagaimana kemampuan mereka untuk bekerjasama, kemampuan mereka berada di dalam satu situasi yang sangat sulit untuk orang dan juga mereka diuji untuk bercakap di khalayak ramai dan juga mereka diminta untuk berkongsi apa kepandaian ataupun kemahiran yang mereka ada, terutamanya dari segi kreativiti. Kalau kita ni lihat, mungkin kalau di negara lain ada menggunakan pendekatan psikometrik dan sebagainya, tapi saya kira pendekatan CAD ini lebih praktikal kerana masing-masing juga ada keperluannya untuk kelompok belia kita ini. Dan selepas itu belia-belia yang sudah terpilih, nah insyaAllah pada tahun ini kita akan memilih 100 orang belia dan mereka ini akan mengikuti beberapa siri latihan, program-program taklimat dan kursus yang akan diberikan. Dan apabila ada program, sebagai contoh kita ambil contoh rancangan kapal belia Asia Tenggara, mereka akan mengikuti temu duga untuk melihat kelayakan mereka untuk mengikuti program itu. Untuk langkah pertama untuk langkah itu ada proses-proses fasa-fasanya. Dan fasa terakhir biasalah temu duga. Itu memang untuk kita ni melihat kesesuaian. Oh, jadi sebelumnya ditapis lagi ya? Sebelumnya daripada ada. awal Ada. Untuk kepada mereka yang berminat, khususnya kepada belia petani yang ingin menyertai program kapal belia ya, setiap tahun diadakan. Baik, dan Tuan, kita yakin para belia kita yang mungkin menyaksikan kita ni pada pagi ini ingin mengetahui bila menyebut mengenai dengan kriteria yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Jadi apakah kriteria penting bagi seorang belia yang berhasrat untuk menyertai pemilihan ini? Silakan Tuan. Salah satu kriteria pentingnya adalah
hendaklah terdiri daripada rakyat dan ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, memiliki IC kuning tuan. Dan juga yang kedua berumur di antara 18 hingga 35 tahun. Jadi ini masih kita ni mengikuti adalah apa namanya ni umur yang telah ditetapkan oleh Dasar Belia Negara. Dan seterusnya committed dalam apa jua program ataupun apapun yang telah yang dipinta untuk mereka ikuti, mereka perlu committed. Yang seterusnya yang keempat mewakili mana-mana persatuan ataupun pergerakan belia. Itu adalah satu kelebihan. Kita mahu belia-belia memberikan penghargaan kepada belia-belia yang bergerak aktif di dalam persatuan. Ini bukan saja bukan kita ni saja membuat kriteria ini, tapi kita ni melihat pada akhir program, selepas mereka balik daripada menyertai program, mereka perlu membuat satu program ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya post activity program. Jadi kita mahu mereka di dalam persatuan ini untuk di samping dorang untuk pembangunan diri dorang, dan juga ini juga untuk pembangunan persatuan yang mereka wakili. Jadi program-program yang akan dilaksanakan itu adalah bertepatan dengan apa namanya persatuan yang mereka wakili itu. Dan yang terakhir apa namanya ini menguasai ataupun memahami adat resam negara kita ini melalui Islam Beraja dan juga isu-isu semasa di peringkat ASEAN ataupun global. Itu adalah sangat penting sebab kalau pada lazimnya belia yang mengikuti program-program ini kan kawan-kawan yang di kalangan dorang ni akan bertanya bagaimana Brunei, apa ada resamnya, apa itu MIB dan sebagainya. Jadi saya kira penguasaan basic asas untuk ada resam dan melalui Islam Beraja itu adalah sangat penting. Jadi secara tidak langsung secara tidak langsung para belia kita ni sebagai duta kecil lah betul, bagi mewakili negara kita ni untuk mengenalkan apa tu negara kita ni pada negara luar ya. Silakan. Jadi dengan adanya program untuk belia ini, sejauh ini pendaftaran bagi mereka yang mengikuti macam mana? Kalau tahun lepas kita ada lebih kurang 100 lebih yang menyertai. Yang baru ini masih belum ada kita ni belum ada yang dikemaskini berapa jumlahnya, dan kita yakin mungkin melebihi 100 lebih penyertaan yang akan dan itu juga menjadi atau jadi kami perlu buat homework yang lebih banyak lah untuk menapis dan saringan menyaring mana-mana belia yang betul-betul layak untuk menyertai program ini. Dan memang jumlahnya nanti akan digenapkan jadi 100 ataupun 100 sahaja. Ya. Penyertaan itu 100 saja untuk 100 saja. Jadi kelompok belia walaupun daripada 200 betul. Jadi walaupun dalam 300 kah ataupun berapakah lebih kah, kita mahu 100 belia yang akan dilatih, yang akan dijadikan ia sebagai duta kecil lah. Dan mungkin ada para belia petani yang bertanya-tanya ya, apakah ianya memang dikhususkan untuk rakyat dan juga penduduk negara Brunei Darussalam ataupun macam mana penduduk tetap? Mungkin ada yang berminat. Macam mana ni? Mungkin dapat dijelaskan. Kita lebih lihat mengkhususkan kepada rakyat. Ya betul. Kita melihat kepada apa namanya situasi semasa. Kita bukan dah pernah untuk membukakan kepada. Pernah dibukakan. Cuma kadang-kadang ada program itu memerlukan memang ia penduduk negara itu sendiri juga. Alhamdulillah. Jadi di sini bagaimana belia kita ni dapat menyumbang kepada pembangunan belia melalui penyertaan mereka ke program serantau dan antarabangsa ini? Ini saya kira dalam suasana ataupun zaman yang sudah serba canggih ini, penglibatan belia bukan sahaja kita lihat di peringkat nasional saja, tapi dari dulu sudah kita lihat bagaimana belia-belia kita ni memainkan peranan penting dalam perkembangan negara melalui penglibatan dorang di peringkat antarabangsa. Ada beberapa nama yang kita ni pernah dengar sebelum ini seperti Tuan Iqbal Damit, Fatin Arifin, atau antara nama-nama yang sudah pernah mengecapi kejayaan di peringkat luar. Jadi penglibatan belia di program-program antarabangsa ini ia memainkan peranan penting, terutamanya dalam mereka mempelajari sesuatu. Di luar sana, apapun program yang dorang ikuti, ia punya kata kuncinya adalah mereka belajar untuk sesuatu, dan
apa yang mereka pelajari itu untuk diorang bawa ke Brunei, untuk diorang bawa ke negara ini, dan mereka akan menyediakan ataupun melaksanakan program-program yang sesuai dengan kita ni punya kelompok masyarakat kita ni. Walaupun apapun program yang diorang pelajari, saya kira perlulah mereka melihat juga bagaimana mereka boleh beradaptasi dengan program ini. Yang kedua, mungkin ada program yang berbentuk latihan usahawan dan sebagainya. Jadi itu juga memberikan peluang kepada para pengusaha-pengusaha muda untuk mengambil pelajaran di luar sana dan mengaplikasinya ke negara Darussalam. Kadang-kadang yang seterusnya ini memang sudah jadi seperti lazimnya lah apabila kita keluar negeri menyertai program ini perkongsian networking itu adalah sangat penting. Jadi ini untuk melebarkan jaringan kenalan kan. Mungkin macam contoh satu persatuan A boleh membuat jalinan kerjasama dengan persatuan di luar sana. Kerana saya kira kerjasama bukan sahaja di peringkat nasional, tapi perlulah melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa ataupun serantau. Jadi saya melihat itulah kepentingannya. Mengapa belia-belia kita ni perlu aktif, bukan sahaja di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan saya yakin di mana-mana agensi kerajaan mempunyai platform-platform dorang dan mereka juga menawarkan program-program yang melibatkan belia. Dan kita sebetulnya dalam pagi juga turut berbangga kerana dulu Fatin Arifin merupakan keluarga kita ya, pernah bersama kita. Berkolaborasi bersama kita, bukan kolaborasi tapi menjadi sebahagian daripada keluarga Rampai Pagi dulu. Masih ingat Atul ya? Fatin. Dulu sewaktu di Bandar Sebegawan kan bersama dengan Fatin, ingat ya. Jadi dulu Fatin bertugas bersama kita sebelum melebarkan lagi sayap beliau ya. Tapi setelah tuntutan kerja dan juga tugasan beliau tidak membenarkan beliau untuk terus di Rampai Pagi. Jadi alhamdulillah langkah beliau lebih jauh lagi ya. Ya. Jadi di sini tadi ada satu poster. Adakah poster ini saya tahu pendaftarannya bermula daripada 19 Februari hingga 17 Mac. Jadi mungkin Tuan boleh menerangkan bagaimana untuk mereka membuat pendaftaran. Okey. Mereka hanya perlu scan QR code yang dipaparkan, kemudian mengisi Google Form. Di dalam Google Form tu mereka perlu mengisi semua detail-detail, dan yang paling penting di akhir itu ada soalan. Soalan-soalan ini diorang mesti jawab dalam apapun bentuk kaedahnya lah. Saya yakin di sini integriti dan kejujuran para belia itu adalah satu yang kita ni lihatlah. Mungkin kami tidak dapat mengetahui sama ada diorang merefer kepada buku, tapi kalau diorang boleh jawab dengan tanpa melihat kepada mana-mana rujukan itu adalah lagi baik, kerana kita ingin melihat sejauh mana knowledge ataupun ilmu yang diorang ada mengenai dengan soalannya senang saja tu, lebih kepada negara kita ini dan ASEAN dan negara-negara jiran sahabatlah, mana-mana isu-isu semasa yang diketengahkan. Ya. Jadi kepada ibu bapa serta belia-belia kita yang berminat untuk menyertainya, jangan lupa ianya antara syarat-syaratnya adalah mestilah rakyat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan juga berusia di antara 18 tahun hingga 35 tahun tuan ya. Dan seterusnya komitmen ya, ataupun lebih nyorang ialah komitmen dalam program yang akan diadakan ini insya-Allah ya. Jadi itu antara syaratnya. Baik, Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Amirul Sazmi bin Ibrahim, merupakan penolong Ketua Pegawai Belia dan Sukan. Sekali lagi diucapkan jutaan terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.